Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Rizal Ansutuan bin Luqman Hakim. Saya akan membentangkan tajuk 10, iaitu penjelasan bacaan riwayat hafz. Yang pertama, riwayat hafz ni ialah merupakan suatu riwayat pembacaan Al-Quran yang sahih, terpelihara dan bersambung sanad daripada Imam Asim sehingga Nabi Muhammad SAW. Okey, kat sini kita dapat tahu riwayat hafz ni ialah cara bacaan Al-Quran yang bersanad daripada Imam Asim sehingga Nabi Muhammad SAW. Riwayat hafz ni cara bacaan yang kita guna sekarang ni lah. Dekat mana-mana pun ataupun banyak tempat yang menggunakan riwayat hafz ni, cara bacaan riwayat hafz, disebabkan dianya mudah dan sesuai untuk digunakan dalam apa jua masyarakat. Kena bahasa dia tu tak ada dialek macam kat Malaysia kita ada logat Kelantan ke apa kan. Sama juga macam kat Arab sana dia ada dialek dia. Tapi riwayat hafz ni dia sesuai untuk semua masyarakat. Sebab itulah riwayat hafz ni dia banyak digunakan. Yang kedua, Imam Hafz mengambil bacaan Imam Asim secara langsung berkali-kali dan beliau menjadi pakar Al-Quran pada zaman itu. Ini disebabkan Imam Hafz ni merupakan anak murid kepada Imam Asim. Imam Asim ni dia ada banyak anak murid, tapi Imam Hafz ni ialah yang termasyhur disebabkan dia punya ingatan yang kuat dalam Al-Quran. Dia ingat macam mana tanda-tanda apa semua. Disebabkan itulah dia yang termasyhur, terkenal lah kiranya. Sedikit dia punya biodata. Imam Hafz lahir pada tahun 90 Hijrah dan meninggal pada 180 Hijrah di Kufah. Nama Imam Hafz ialah Hafz bin Sulaiman. Beliau belajar dengan Imam Asim dan mengajar kepada masyarakat. Beliau juga ada pengalaman yang luas kerana telah mengembara. Disebabkan dia telah mengembara itulah dia punya cara bacaan tu tersebar. Dan dia mudah tersebar sebab yang saya cakap tadi lah, dia sesuai dengan semua masyarakat. Yang keempat, Imam Asim ialah tokoh qiraat pada tabi'in, iaitu guru pada Imam Hafz tu lah. Okey, seterusnya Ismam dan Ra'um. Ismam bermaksud memuncungkan bibir dengan ada ruang melepaskan suara selepas mematikan suatu huruf. Ra'um pula bermaksud melemahkan suara huruf tersebut, huruf nun kedua di dalam kalimah atas. Setengah besar huruf akan tidak didengari oleh orang yang berhampiran. Kita tengok contoh sebelum sikit. Kedua bacaan ni ada dalam surah Yusuf ayat 11. Lupa saya nak cakap ni Ismam dan Ra'um ni ialah salah satu daripada cara bacaan Imam Hafz, riwayat Imam Hafz. Cara bacaan yang pertama iaitu Ismam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya aba'ana malakala ta'manna. La ta'manna, di sinilah kita akan memuncungkan. Dia dengung tapi kita kena muncungkan. La ta', dia akan bunyi sedikit macam mana? Kita dengung dan kita muncungkan bibir kita. La ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun.
Ra'um pula, kita tengok balik bermaksud melemahkan suara huruf tersebut. Huruf nun kedua di dalam kalimah di atas. Setengah besar huruf akan tidak didengar oleh orang yang berhampiran. Okey, cara bacaan dia la ta'manna. Dia ada bunyi nun, macam ada nun kedua. La ta'manna. Gitulah yang saya faham. Maaf saya lupa nak cakap. Yang itu tajuk. Untuk tajuk ni dia tak ada dalam buku, so ni saya jumpa di internet lah. Ini apa yang saya faham lah, sebab saya nak terang banyak pun saya tak berapa faham. InsyaAllah itu saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izhal Fayyad bin Hisban Irawadi dari grup 10 dan akan mengupaskan tentang tajuk imalah. Bacaan imalah. Imalah dalam segi bahasa bermaksud condong, sedangkan menurut istilah mencondongkan bacaan harakat fatahat pada harakat kasrah sekitar 2/3. Bacaan imalah ini ditandai dengan tulisan kecil di atas lafaz yang dibaca. Bacaan imalah dibagi menjadi dua, iaitu imalah as-sughra, al-imalah al-kubra. Okay, kita akan kupaskan sedikit tentang imalah as-sughra. Al-imalah as-sughra. Al-imalah as-sughra adalah setelah bacaan tersebut masih diwasalkan pada lafaz lain sehingga tidak berhenti di situ sahaja. Menurut Imam Hafs, bacaan al-imalah hanya pada surah Hud ayat 41. Selainnya tidak ada. Kerana beliau hanya menyatakan satu imalah dalam Al-Quran sehingga tidak ada pembahagian imalah. Ayat yang dimaksudkan adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Sadaqallahul azim. Pada lafaz yang digaris, maka cara membacanya majriha. Okey, kita pergi ke tajuk al-imalah al-kubra. Imalah kubra adalah setelah bacaan imalah tersebut diwakafkan sehingga berhenti di situ saja. Kriteria imalah kubra adalah semua lafaz dalam Al-Quran yang di akhirnya terdapat alif maksurah, namun terdapat pengecualian, iaitu khusus bagi nama manusia yang di akhirnya terdapat alif maksurah. Tidak boleh dibaca imalah, contohnya seperti 4 di bawah. Okey, kita ke bacaan An-Naqlu. Bacaan An-Naqlu berasal dari perkataan nakala yang ertinya memindah, sedangkan menurut istilah ulama qura adalah memindahkan harakat huruf yang hidup pada huruf yang mati sesudahnya. Tujuan An-Naqlu dalam membaca Al-Quran adalah untuk mempermudahkan bacaannya. Kerana dengan adanya bacaan An-Naqlu ini, seorang pembaca mudah melafazkan kalimat tertentu dan tanpa mengalami kesulitan kerana harakat hurufnya. Contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Surah Al-Hujurat ayat 11. Lafaz bi'sal ismu selanjutnya dibaca An-Naqlu dengan bi'sal ismu, yakni memindahkan harakat alif kasrah pada huruf la yang mati.